As the Bidayuh consists of various sub-ethnic groups, there are many forms of traditional marriage rites observed. Some have ceased to exist, others close to extinction. Join us as we seek to understand and recover the traditional marriage of the Bidayuh. For many, a traditional wedding is a way to honor family tradition. A traditional wedding can provide an opportunity to pay homage to their cultural or religious heritage and to carry on traditions from previous generations. Saya Idit Ngupil dari Kampung Segong. Saya adalah pengerusi Persatuan Adat Asal, Persatuan Pewaris Adat Asal Singai. Nama singkat dia PAAS. Kali ini kami membawa acara kahwin cara Bidayuh Singai, iaitu Manstabi. Proses sebelum kita buat kahwin Manstabi, kita ada beberapa proses untuk kita sampai ke tahap Manstabi. Tahap pertama dia, kita buat hari Minotu, maksud dia hari merisik. Merisik keluarga lelaki pergi ke rumah keluarga perempuan untuk merisik pengantin perempuan. Pada hari tersebut, keluarga lelaki akan pergi ke rumah keluarga perempuan untuk merisik pengantin perempuan. Dalam proses itu, keluarga lelaki haruslah membawa barang pajak. Barang pajak maksudnya kita akan bawa kain sarung, bakul, tapan, ada beberapa lah, dan kemudian cincin. Cincin tu kita diperbuat daripada akar kayu yang disebut daripada uwi, kita buat kecil. Dan masa tu memang tak adalah kita buat daripada emas ataupun mana-mana barang untuk kita buat dari tanda pertunangan itu, hari perisikan tu. Barulah proses Manstabi dijalankan, iaitu Manstabi dalam bahasa Bidayuh Singai, dan balik kepada perkataan ataupun kata bahasa Malaysia ada hari perkahwinan cara Bidayuh Singai. Proses dia kita akan buat daripada mula, kita akan buat persediaan dia seperti bonas tabi, iaitu tempayan tabi yang disediakan oleh ketua adat. Sudah tu dia tikar pandan, pakaian masa pengantin ataupun pasangan pengantin Manstabi. Yang pasangan pengantin lelaki haruslah ada burang, ya tudung kepala tu, burang dinamakan burang, baju putih dan seluar gelap. Maksudnya tadi seluar hitam lah kalau ada seboleh-bolehnya. Dan dinamakan burang tu, burang di atas kepala tu yang pakai ikat kepala tu dinamakan burang, bersaiz 1 meter segi. Bermakna dia daripada tepi 1 meter turun ke bawah 1 meter. Dan cara-cara untuk memakai burang ada. Dan ada cara juga yang tidak tahu macam mana untuk memakai burang. Kebanyakan orang dulu-dululah dia pakai saja di kepala, itu pun dinamakan burang. Jadi masa sekarang ni persatuan kita, Persatuan PAAS, Persatuan Pewaris Adat Asal ada buat satu cara untuk kita menggunakan atau memakai burang di kepala. Lepas itu kita pergi kepada pengantin perempuan. Okay.
Perempuan ni ada banyak dia punya pikokas ataupun pimakai boris, pakaian boris daripada atas turun ke bawah sampai ke kaki. Pertama daripada atas tudung kepala tu yang dinamakan bojuh yang ada duit tu, yang ada duit siling lama dinamakan bojuh. Turun ke bawah di leher tu dinamakan pangia. Pangia. Lepas tu dia ada 4 jenis tali pinggang. Yang pertama dinamakan pounding ataupun tali pinggang, bokas kupuang. Dan kedua dinamakan rawai. Yang ketiga dinamakan porik. Dan yang keempat dinamakan bokas kupuang abun. Yang keempat. Dan ke bawah sarung dinamakan jomeh. Dari jomeh tu, pada ujung jomeh tu ada dijahit ataupun ditambah aksesorisnya duit siling. Duit siling tu ada 2 jenis. Satu dinamakan, kalau duit siling satu baris dinamakan 1 lakah. Kalau dia ada 2 baris dinamakan 2 lakah. Itu mengenai duit siling lah ataupun jomeh untuk pengantin perempuan. Ditambah lagi dengan siroteh ataupun gelang tangan. Di tangan-tangan tu ada gelang tangan, ataupun di kaki itu dinamakan gelang kaki. Siroteh dibuat daripada bahan hutan lah. Bahan hutan dibuat daripada bahan hutan, diukir, dianyam oleh orang lah dan dipakai di badan tu. Dan perbezaannya daripada dayung ataupun pengantin perempuan dengan dayung boris ada perbezaannya. Dayung boris, kalau sina boris dia pakai yang sama, pakaian perempuan yang sama, tetapi beza dia menggunakan sombon. Sombon ini digunakan daripada kiri ke kanan. Dia ada beza dia pakai sombon. Jadi yang perempuan ni, kalau pengantin perempuan dia tak payahlah pakai sombon. Untuk gawai saja dia pakai sombon. Pengantin tak payahlah. Jadi proses menstabi itu ada langkah pertama dia. Sebelum dia naik duduk di tempat khas yang disedia tu, basuh kaki dulu. Maksud basuh kaki itu, dia basuh kaki dia masa bujang sudah habis. Dia tidak bujang lagi, dia tidak darah lagi. Dia sudah mendirikan rumah tangga dah. Yang ayam itu yang ada 2. Yang kita buat adat itu yang 1 kita sebut sampai 8, 2, 7 dan 8. Ikut sadis yang di 1 itu tadi yang ada 8 karat itu dibunuh. Yang 1 itu pakai kita miring, yang kedua itu yang sadis yang 7 karat itu juga 7. Tapi itu tidak dibunuh sebab untuk yang manstabi itu dia boleh buat balik ataupun dia enang ataupun dia bunuh di rumah sendiri. Itu perbezaan dia. Itu ada sadis yang 1 8, 1 kerat, yang 1 7 kerat. Itu perbezaan dia. Pisian. Di ruah 2 kali itu menurut ikut adat. Sebab sebelum kita buat apa-apa kita kena minta izin. Kita bagi bekaran dengan benda yang dipanggilkan benda harus. Pertama di sebelah ini sebelah apa nak dipanggil timur lah. Habis itu di sebelah barat kita percayaan orang yang datang Tuhan itu datang dari barat. Itu perbezaan dia. Selepas buat itu baru kita buat ritual sebab kita sudah minta izin. Itu isi yang sadis itu. Ya sebab
kita yang dibunuh itu darah yang mengalir itu darah dipanggil kan kesalahan kita. Kita sudah buat banyak kesalahan. Jadi air darah yang keluar itu adalah kesalahan kita. Kita banyak buat kesalahan kita manusia. Jadi ayam yang sebelah kanan tuh simpan di sadis yang 8 karat itu. Sebelah kiri dah kita simpan dekat sadis yang makan stabil itu. Ada perbezaan dah. Ada peraturan dah. Mangkuk beras itu untuk persiapan. Itu beras itu boleh dikatakan banyak arti dia. Contoh dia ada benda harus yang datang, dia nampak beras, kita boleh tambah dah. Baru dia boleh duduk di tempat khas yang disediakan dah. Jadi benda-benda yang disediakan itu ada 2 sadis. 2 sadis itu yang satu tu 8 karat. Yang satu sadis 7 karat. Yang satu sadis itu adalah sadis adat. Yang satu sadis yang 7 karat itu adalah sadis yang manstabi. Berbeza. Jadi dia ada 2 sadis. Yang satu itu tempayan yang disediakan itu, yang di mangkuk itu adalah dipanggil skipur sirih pinang. Yang satu lagi mangkuk beras. Yang satu lagi mangkuk dipanggilkan pin berawan dalam bahasa Melayu lah. Air yang pakai kita titik di atas kepala dia. Jadi selepas ketua adat buat itu dipanggil pisian dalam bahasa Melayu ataupun miring lah. Baru ketua adat tanyakan dengan yang manstabi itu, adakah kamu dapat buat? Dia kata dapat. Dia bubuh sirih pinang itu dalam tempayan itu. Sebab tempayan itu boleh dikatakan tempat penyajian. Sebab orang dulu dia tak pandai tulis. Itulah jadi bahan dia penyajian. Tanya lagi dengan pihak perempuan, adakah kamu boleh buat? Dia kata boleh, okey. Kamu ambil sirih pinang itu masuk dalam tempayan. Jadi saksi masing-masing ada turun tangan. Saksi lah, saksi laki atau dengan saksi perempuan. 2 pihak lah. Jadi hadir dengan mak bapak dia ataupun dengan ketua masyarakat lah yang ada di situ lah. Jadi selepas itu baru dibubuh dengan air pin berawan itu, nama kau itu dekat atas kepala dia. Biar dia hidup senang, biar dia hidup dengan berjanji dengan mak bapak dia, berjanji dengan saudara mara dia, dengan rakan dia, dia akan hidup semati lah. Selepas itu baru dia ikat satu dipanggil gerundung lah dengan ketua adat. Dengan mak bapak dia, dengan mak mentua dia, bapak mentua dia, itu seterusnya lah dengan ketua masyarakat yang ada di situ. Ambil berkat. Selepas itu baru dah jamu selera lah, hidangan yang disediakan itu dengan rakan-rakan dia, dengan saudara mara dia di situ. Itu sampai itulah. Pada hari tersebut memang ramailah. Kita akan buat macam hari kahwin.
buat pulut, buat persediaan untuk hari Manstabi tersebut. Perkahwinan Manstabi ini berubah secara tak juga terus. Dia perubahan zaman maksudnya. Dulu masa kita keluarga, dululah datuk nenek di gunung, dia orang proses Manstabi ini kerap kali diadakan masa dia orang nak kahwin. Jadi apabila zaman moden telah berubah, perubahan zaman, jadi Manstabi ini memang susah kita nak adakan. Marriage now, what we call marriage under adat istiadat, that is what we call budaya di Singai Manstabi. If it is in English, they call it wedding ceremony. Bahasa they call it marriage, perkahwinan. But Singai they call it Manstabi. And this Manstabi is being handed down from generation from those when we stay in Gunung before. And this Manstabi is they will do it in the Baruk with the presence of the ketua masyarakat and the family Islam. So now since they moved down, there's no Baruk. We still have the marriage ceremony. There are two, whether it's go to JPN or married by kampung level, they call it by ketua masyarakat lah. But the process is not as what we see Manstabi, because they make it very simplified. Because they thought, the community thought that adat is religion. Jadi kita harus membezakan antara adat dan agama. Jadi agama ni jangan kita sapu adukkan, dia tidak boleh. Kalau kita campurkan, itulah sebab dia adat ni hilang dan agama dia timbul. Jadi sekarang generasi dia tidak dapat membezakan antara agama dan adat. Jadi pada masa sekarang kita punya itu persatuan adat asal, kita balik lagi untuk ambil barang-barang benda-benda yang lama, kita balik lagi kepada zaman moden ni supaya anak-anak muda tahu cara kita bidayuh, macam mana kita kahwin cara bidayuh Singai, iaitu Manstabi. Jawapannya simpel je. Kita perlu sokongan daripada ketua-ketua masyarakat di kawasan setempat untuk menyokong kita adat asal ni supaya dia tak pupuslah. Itu jadi jawapannya. How we use the adat budaya, how do we take care of people based on the adat budaya. So what does this adat mean? Adat means it's a way of life and the law of life regarding the budaya. So is adat important? Yes. Why? Because if we are budaya, we have adat, meaning that we have to control our life. It is our way of life. So in our daily life, we have do's and don'ts, right? So what controls our do's and don'ts? That is the adat. So there are a lot of aspects of life that we need to take care, and this adat help us. For example, the marriage adat. In Singai we call Manstabi. That is the traditional way of perkahwinan. So that is where they can choose whether they will go by adat, by Jabatan Pendaftaran Negara, or the church. But even though you go by the adat marriage, you still can go to the church to bless your marriage if you are Christian. You are Christian bride and bridegroom. So most bidayuh I can see they go for Jabatan Pendaftaran Negara and the church, but the marriage through adat bidayuh is also important because it is our custom, it is our adat of life, and most important is it's our identity.
as a Bidayuh, we need to preserve and take care of our identity. If we don't take care of identity, then who we are? People can just call me, are you a Chinese? Are you a Malay? Muslim? Are you a Javanese? Or are you a Bidayuh? Or are you Iban? Then if I say, I'm a Bidayuh, yes, I have our own way of perkawinan, marriage. So, identity is your ethnic group or your race. That's important. Manstabi ini merupakan satu acara perkawinan cara Bidayuh. Jadi Manstabi ini pada zaman sekarang sudah pupus, sudah tak ada lagi. Kita ambil balik dan peranan kita haraplah supaya ketua-ketua masyarakat daripada kawasan Zon Singgai, penghulu, ketua kampung, pemanca bagi sokongan dan bagi semangat kepada orang-orang muda, kepada keluarga-keluarga untuk kita kawin secara adat Bidayuh ini. Sebab orang tak dapat bezakan antara adat dan agama. So when Christianity came to Bisingai in the 1885, this adat slowly been diluted because they will say we have a religion, why we have to go to adat? But actually adat is not a religion. Adat is way of life. So there is adat because there is a community. There is no community without adat. So this is two different things. Even though in religion and adat there are few similarities, but they're not the same. So this adat, as a pengulu, I still let the masyarakat to know about this. And now I see is Bisingai is quite fortunate because they have this PAAS, Persatuan Adat Asal Bisingai. Otherwise, we have very diluted, but the adat there's no more what we call Manstabi. But like myself, I'm the Pengulu Kohan Singai. I'm very supportive of this what PAAS is doing to maintain this adat. This adat is important so that our life will be back to normal, will lead to a happy marriage, and of course we want to see everything going on well, okay? Till death do us part. In honoring Manstabi, we are reminded of a timeless truth. Heritage is not only about rituals, but about the unbreakable bond between people and their past. For the Bidayuh, this bond is more than a memory. It is a guide helping each generation navigate the challenges of a changing world while remaining true to who they are.